بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا اللهم أخرجنا من ظلمات الوحي وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين آمين. فصل في شروط القدوة. شرط صحة القدوة أن لا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره. Baik. Faslun, ini satu fasal. Fi syurutil qudwah, pada menyatakan syarat-syarat mengikut. Ni masalah apa? Masalah makmum nak ikut tu imam. Apa syarat-syarat makmum nak ikut tu imam? Syarat yang pertama, alla ya'lama butlana salati imamihi bihadasin aw ghairihi. Tidaklah mengetahui batalnya sembahyang imamnya dengan hadah ataupun selain daripadanya, macam hilang najis ke apa semua. Tapi ingat, maksud dia tahu daripada hadah tadi daripada awal dah. Dia tengah semayang, tiba-tiba dia dengar Tok Imam dia ketuk. Dia kata tak apalah, Tok Imam tak berhenti, pakai ikut je lah, maka batal semayang. Ataupun au ghairi, ataupun selainnya, selain daripada hadah. Dia tengok Tok Imam kain cari, tapi dia ikut juga. Dia tahu dah semayang Tok Imam batal. Maka ketika itu ulama kata batal semayang dia. Yalah. وألا يعتقد بطلانها كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين أو ثوبين وكحنفي علمه ترك فرضا. Baik. Wa alla ya'taqida, dan dia tidak beriktikad. Tidaklah dia beriktikad butlanaha, ay batal sembahyang imamnya. Tadi dia mengetahui. Maksud dia tengok. Ni dia iktikad. Maksud apa? Di sisi imam benda tu tak batal, tapi di sisi kita batal. Gimana contoh dia? Kamujtahidaini, seperti dua orang yang berijtihad. Ikhtalafa fil qiblah, bersalahan pada kiblat. Contoh, kita dua orang sahabat. Masuk hutan, sesak dalam hutan, cari kiblat tak temu. Tiba-tiba kita ijtihad arah kiblat belah ni, kawan kita ijtihad arah kiblat belah ni. Maka ketika itu kita tak boleh ikut dia, dia tak boleh ikut kita. Wajib kita sembahyang belah ni, wajib dia sembahyang belah ni. Baik, boleh tak buat jemaah? Ketika itu tidak boleh, tidak sah jemaah. Au ina'ain, ataupun dua bekas. Maksud apa dua bekas? Dua bekas air. Salah satu kita yakin ada najis, tapi kita tak tahu kat mana. Kita ijtihad bekas A hak suci, kawan kita ijtihad bekas B hak suci. Maka kita wajib berwuduk dengan bekas A, kawan kita berwuduk dengan bekas B, tidak boleh ikut. Sebab apa? Kerana di iktikad kita, wuduk dia tak sah sebab dia berwuduk dengan air najis. Dia iktikad B hak suci, A tak suci, maka dia tidak boleh semayang kita sebab iktikad dia, wuduk kita tak sah. Faham tak? Nampakkan masalah kan? Au saubaini, ataupun dua pakaian. Dua pakaian najis, tak tahu pakaian yang mana sih. Dia pun ijtihad. Kawan kita ijtihad A hak suci, kawan kita ijtihad B hak suci. Maka kita tak boleh ikut orang yang ijtihad dia berlainan. Sebab apa? Walaupun berbentuk zan, tapi kita kena ikut zan tadi. Kahanafiyin alimahu taraka fardan, ataupun seperti Tok Imam mazhab Hanafi. Hal keadaan kita mengetahui dia meninggalkan fardu. Contoh mana? Contoh kita jelas-jelas dia nampak dia setuh bini dia tadi.
Setuh bini dia, tiba-tiba dia jadi Tok Imam. Boleh tak kita ikut dia? Tidak boleh. Kenapa? Di sisi kita batal wuduk dia, walaupun di sisi dia tidak batal. Ini pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita pergi dakik lagi dalam pendapat, dalam perbahasan kitab Mughni Muhtah, dia bahas dakik lagi. Tapi kita ambil pekat sekadar sini, dia kata mestilah mengikut di sisi makmum. Apa? Sambung. وألا يعتقد وجوب قضائها كمقيم تيمم وألا يكون مأموما وألا يعتقد, dan dia tidak i'tiqad. I'tiqad apa? Wujub qada'iha, wajibnya qada sembahyang imam dia. Maksud apa? Kalaulah Tok Imam tadi semayang, tapi semayang Tok Imam tadi kena qada, maka tidak sah kita ikut. Seperti mana? Kamuqimin tayammama, seperti Tok Imam hak bermukim tapi tayammum. Kan kita belajar dah baru ni pada masalah tayammum. Tok Imam sekiranya seseorang yang dia ketiadaan air di tempat bermukim, maka dia boleh bertayammum, tapi solatnya wajib qada balik. Sebab apa? Kerana dia bertayammum di tempat bermukim. Semayang dia sah, tapi kena qada balik. Baik, kita boleh tak ikut dia? Tak boleh. Ataupun Tok Imam sahibul jabirah, orang yang pakai pembalut, dia anggota tayammum. Kena qada tak? Kena qada. Sah tak kita ikut dia? Atas pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, tidak sah. Walaupun perbahasan masih panjang, cuma pekat awal ni kita pegang pendapat mu'tamad dulu. Perbahasannya lebih panjang sebenarnya dalam masalah ni. Wa alla yakuna ma'muman, dan hendaklah Tok Imam tadi bukanlah makmum. Wa alla yakuna ma'muman, dan hendaklah orang yang kita nak ikut tadi bukanlah dia makmum. Maksud mana? Kita masuk semayang, tengok kita pun ikut dia. Tiba-tiba rupa-rupanya dia makmum, bukan dia Tok Imam, maka tidak sah. Wala mashkukan fihi, dan tidaklah dia itu syak padanya. Syak, Tok Imam ni kawan kita ni makmum ke Tok Imam? Makmum ke Tok Imam? Kita syak. Dia ni masbuk ke dia ikut orang ni? Kita syak. Maka ketika itu tak boleh ikut dia. Jelas tak? Jelas-jelas dia makmum, memang jelas tak boleh ikut. Syak dia makmum ke dia imam pun tak boleh ikut. Jelas? ولا أميا وهو من لا يحسن حرفا من الفاتحة إلا إذا اقتدى به مثله. Wala ummiyan, tidak boleh juga seorang makmum ikut seorang Tok Imam yang ummi. Tidak boleh. Apa maksud ummi? Wahwa, hak ni taksir bagi ummi. Ta'rif ummi dia. Man, sesiapa, la yuhsinu harfan, tidak memperelokkan hurufnya. Yang ni benda, mencederakan huruf tadi. Minal Fatihah, hanya bagi Fatihah je. Sebab apa bagi Fatihah? Kerana Fatihah benda zahir. Makmum akan jelas nampak. Yang kedua, Tok Imam dia akan tanggung Fatihah makmum masbuk. Sebab tu disyaratkan bukan ummi. Jelas? Dua sebab ni. Sebab tu ulama kata tidak boleh ikut orang ummi. Apa maksud ummi? Dia itu la yuhsin minal Fatihah, tidak memperelokkan Fatihah. Apa maksud tidak memperelokkan Fatihah? Ada kecederaan pada huruf-huruf Fatihah dia. Contoh, Tok Imam sebut dot jadi dha, tidak sah. Yang banyak masyarakat kita nak perhati satu benda lah, iaitu kalau dia jadi Tok Imam, dal dia jadi dot dia jadi dal mufakhamah. Ni biasa anda dengar. Dot, huruf dot dia jadi dal mufakhamah. Ya huruf dot da kan? Apa? Itu dah. Dalam mata ana tu ingat mata Muqaddimah Jazari. Sebut mana. Tapi ia jadi dot. Sepatutnya dot tapi jadi dal mufakhamah. Apa maksud dal mufakhamah? Huruf dal yang ditebalkan. Waladdallin. Tu dal. Cuma dal tadi ditebal. Waladdo tu dal. Asalnya dal tapi dot yang ditebalkan. Ya dot ya lain. Dot lidah ke kanan ataupun ke kiri. Yalah. Tapi dot lah sampai jadi gelembung. Hak ni tak apalah. Kita bukan pengajian tajwid. Illa melainkan idza qtada bihi misluhu, melainkan hak ia ikut tu seumpamanya. Maksud mana? Contoh, ni satu benda. Tok Imam tak boleh sebut ra. Lidah Tok Imam tak getar.
Ghairil ana bukan menghina, minta maaf banyak, bukan kita menghina. Kita hanya sebut contoh. Tidak timbul pun dalam hati nak menghina orang tak boleh sebut ra ke apa semua. Kita semua belajar, ana pun belajar. Tapi tak boleh sebut huruf ra. Ia jadi ra, lidah tak boleh getar. Ghairil maghdubi alaihim, ia jadi ring, tidak jadi ra. Maka ketika itu tidak sah dia jadi tok imam. Makmum hak boleh sebut ra tidak boleh ikut tok imam tak boleh sebut ra. Melainkan suti masjid tu ra belaka. Kapung ni, kapung dia, kapung ra. Kapung jauh, huruf ja ko. Kapung ra. Apa kapung ni kapung ra? Orang suti kapung tak boleh sebut belaka huruf ra. Jadi ra belaka. Jadi maka ketika itu tak apa. Sebab apa? Seumpama dia. Dia pernah. Ana dua lah ada anak murid anak seorang ngaji dengan anak. Dia bekas cikgu. Tapi alhamdulillah dia ni hafal 30 juzuk Quran. Masa dia peceng, dia pergi Indonesia. Di satu pesantren tu hafal 30 juzuk dalam masa 3 bulan. Dia peceng tu dia mari jumpa anak Ustaz Amba nak ngapal 30 juzuk. Kita masa tu tak boleh harapan pun. Tapi dah semangat. Kita kata gini cikgu pergi Indonesia ni hafal 3 bulan. Dia pergi dak sekarang. Duit peceng dia boleh Yewi ke bini dia 50,000. Dia kata benda beli jiwa Ustaz. Nak tinggal lama 3 bulan kan. Jadi wi 50,000, separuhnya dia simpan, dia pergi Indonesia duduk 3 bulan. Balik hafal 30 juzuk. Ana ingat dulu masa yang ngaji dengan masa dia tengah jadi cikgu lagi, dia tak boleh sebut ra. Dak akak nak betul orang kata gosok lidah lah, baru gigi tu gosok lidah, bak lidah. Dak jadi. Ana pun hari tu sekali ziarah guru ana Al-Fadhil Tok Su. Tok Su ni kira guru Quran besar lah. Kalau orang guru Quran di Terengganu, makruf lah Tok Su ni. Anak murid Haji Mak Lita. Hak masih antara anak murid Haji Mak Lita masa hidup. Ana pun tanya dia. Tok Su, mana nak suruh pandai sebut ra? Tak jadi hak ni seorang. Tok Su katakan goliknya orang tak boleh sebut ra ni sebab ia letak makhraj huruf tak kena. Ramai orang makhraj huruf tak betul Fatihah ni ataupun mana-mana baca Quran sebab dia tak tahu tempat makhraj tadi. Huruf ra, mana tempat huruf ra? Lidah duduk langit. Kemudian ditubikkan suara. Jadi dia kata latih letak lidah langit waktu tubik suara. Ana pun suruh letak lidah langit waktu tubik suara. Ra, baru tubik. Tapi kalau ia dia buat lagi, dia jadi ra lalu. Tapi itu hak boleh buat dia teranglah, memang akan jadilah. Ni hak tak boleh buat. Ana buat 2 minggu, alhamdulillah boleh. Rupa-rupanya tak tahu tempat letak. Sebab tu penting kena tahu tempat makhraj huruf. Sebab tu Muqaddimah Jazari comel. Muqaddimah Jazari diterang mana-mana. Jelas dah. Jelas dah. Okey, sambung. Wa alla yaqtadi ar-rajulu bil mar'ah. Dan tidaklah mengikut akan lelaki dengan perempuan. Maksud mana? Tidak sah orang lelaki ikut orang perempuan. Kita bahas dari itu masa pengajian kitab Risalah Jami'ah. Dari Risalah Jami'ah kita kata dah tak sah. Masalah mana? Pertama, tak sah tu imam lelaki ikut makmum puan. Yang kedua tak sah tu imam puan makmum lelaki tak sah. Kita terang hak sah dulu lah. Hak sah dulu. Sah lelaki ikut lelaki. Yang kedua, khunsa ikut lelaki sah. Khunsa ikut lelaki sah, lelaki ikut lelaki sah. Yang kedua, puang ikut lelaki sah. Yang ketiga, perempuan ikut perempuan sah. Yang keempat, perempuan ikut khunsa sah. 5 sah. Nampak tak? Hak tak sah benda. Tak sah perempuan lelaki ikut perempuan, tak sah lelaki ikut puan. Yang kedua, lelaki ikut khunsa, tak sah. Yang ketiga, khunsa ikut khunsa, tak sah. Yalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walau salla ولو صلى خلفه ثم تبين كفره أو جنونه أو كونه امرأة أو مأموما أو أميا أعادها.
walau salla, sekiranya dia semayang, khalfahu, di belakangnya, belakang imam tadi, summa, kemudian, tabayyana, nyata, kufruhu, bukan kufruhu, kafirnya imam. Maksud mana? Tengok, Assalamualaikum. Sami belu. Tak sah. Sebab apa? Sebab nyata kekufuran. Yalah. Au jununuhu, ataupun gila imam. Tu imam tadi rupa-rupanya gila. Tapi ada tak orang gila hok alim? Ada pernah ingat? Ada seorang tu gila tapi masya-Allah alim fiqh. Memang alim. Belajar pondok lama, lepas tu gua ni tak terjadi ising. Tapi alim lah. Kalau kita bincang, kalau dia mari surah tempat nak ngajar tu, dia tanya soalan tu memang nak, ni bukan orang barang tanya soalan gini. Dia gila, tapi kalau mayang kadang-kadang mayang, kadang-kadang tak mayang. Tapi kalau tanya masalah fiqh, alah ustaz, siap waktu bid dalil. Itu sekali kaedah istinbat tu. Wa kaunuhu imra'atan, dan keadaan dia tu orang puang. Kita semayang-semayang, lah orang puang, tak sah. Benda jadi tomboy. Playboy lah ingat. Playboy orang main. Tomboy. Playboy. Salah. Tomboy. Au ma'muban, ataupun nyata dia ni makmum, tak sah. Au ummiyan, ataupun nyata dia ni ummi, orang hak tak boleh baca Fatiha. A'adaha, maka dia kena ulang balik. Jelah. Kalau contoh tengah semayang yang sedap, kena mufaraqah. Mufaraqah. Kalau nyata tengah semayang, waktu kena mufaraqah. Tapi kena tengok dia tu sejak bila. Contoh dia batal tu sejak bila. Kalau batal tadi sejak awal semayang, contoh memang dia kafir daripada awal, tu tak boleh. Jelah. Kena qada. La in bana muhdisan aw junuban, tidaklah sekiranya terbina bahawa tu imam tadi berhadas ataupun junub. Sudah mayang, tapi kalau tengah mayang lain. Sudah mayang. Kalau tengah mayang, maka dia kena mufaraqah. Tapi kalaulah dia terus juga ikut batal, kita terang tadi. Tapi kalau sudah mayang, tu imam kabar, Allah, junub malang, dah ingat ni wajib. Ni berlaku di Terengganu Syekh, dengung. Pernah berlaku satu kes. Orang mari tanya, tu imam lepas mayang subuh, tu imam buat pengumuman masjid. Muslim-muslimat minta maaf banyak, saya lupa mandi wajib malam. Kata tu imam kacang. Baik, sekarang ni tu imam wajib tak makmum qada balik? Tak. Sebab apa? Kerana hadas ataupun junub benda hak tidak jelas. Ada pun kafir, ada pun gila, ada pun puang, ummi, benda hak zahir. Sebab tu seolah-olah makmum tak ambil berat. Ada pun kalau hadas junub bukan benda zahir, maka dimaaf. Jelas. Aw alaihi najasatun, ataupun ke atas tu imam tadi najasatun, ada najis. Yang mana najis tadi khafiyah. Najis tadi najis yang tersembunyi. Maksud apa tersembunyi? Maksud dalam pakaian di hak batin. Contoh, dia celup poket, nak tubik pitih derma kan? Tengok Allah cicak mampu sekor dalam. Maaf tak? Tak maaf. Baik, kita tengok wajib tak kita qada? Tak wajib. Sebab apa tak wajib qada? Sebab benda tu khafiyah, tersembunyi. Adapun kalau najis tak ada najis zahir. Walaupun disebut sini au zahiratun, tapi pendapat ini pendapat dhaif. Imam Abdullah Bafat Al-Hadrami dia kata aw alaihi najasatun khafiyatun aw zahirun, dimaah juga pada najis khafiyah dan zahirah. Ni pendapat yang disebut oleh Imam Bafat Al-Hadrami, dan pendapat ini sama dengan pendapat Al-Imam Al-Isnawi. Namun pendapat ini adalah dhaif dalam mazhab Syafi'i. Mu'tamad mazhab Syafi'i hanya dimaah pada najis yang khafiyah sahaja, yang zahir tak maaf. Contoh mana? Semayang dia kain tu imam, jelas ada tahi ayam, maka waktu tak maaf. Jelas. Au qa'iman bi raka'atin zaidatin, ataupun tu imam tadi berdiri pada rakaat yang tertambah.
Tapi hal keadaan dia tu jahil ataupun zon lah. Tapi kalau dia tahu dah tu imam tu memang tambah rakaat, dia ikut juga, hak tu tak maaf. Jelah. Tapi kalau dia syok, tu imam apa yang orang lain tak bangun? Maknanya dia kata, maknanya orang lain teringat aku. Dia bangun lah. Zon ataupun jahil. Maka ulama kata hak tu tak ada masalah. Tapi kalau yakin tahu dah tu imam salah tambah rakaat, hak tu tak boleh ikut. Kalau ikut buat batal. Walau nasya, sekiranya terlupa. Hadasa imamihi, berhadahnya imamnya. Summa tadhakkarahu, kemudian dia ingat. A'ada, maka dia kena ulang. Maksud mana masalah ni? Nak taswir mana masalah? Nak taswir masalah ni mudah je. Tu imam, kan kita kan, sudah solat sunat qabliyah subuh. Kan sunat kita baring. Baring sekejap, tu imam baring sekejap. Tu imam pun baring, tu imam tidur. Kita, orang lain tak tahu. Kita tahu tu imam tidur ni. Kita perasan bunyi dekor. Tu imam maunya tak teringat orang ni. Dia pun, ataupun dia pegang pendapat hak kata tidur ni tak membatalkan wudu. Dia pun bangun, semayang. Kita tak teringat tu imam tidur dah tadi. Kita duduk sibuk zikir fanak. Fanak dengan zikir. Sudah semayang. Tu imam tadi tidur. Baik. Wajib tak dia qada? Wajib dia qada. Orang lain tak wajib. Sebab apa? Sebab orang lain tak tahu daripada asal. Kalau dia tahu lepas semayang pun, tak ada masalah. Sebab ia akan balik masalah ni. Tapi kalau dia balik pada masalah hak pertama tadi. Ingat tak? Ayya'lama butlan bihadis. Faham? Apa kan? Boleh taswir masalah ni kan? Fasal baru. فصل فيما يعتبر بعد توفر الصفات السابقة. Ni tadi dia terang tentang sifat-sifat hak boleh ikut tu imam. Sekarang ni dia nak terang syarat-syarat pula selepas kita tahu dah hak tu. Ni syarat berat sikit ni. Ya muslimat, bab syarat qudwah adalah masalah yang paling besar. Kayak gini ngelah ujung fasal ni dia akan terang tentang masbuk muafiq. Ana niat nak perhabiskan hari ni, tapi wallahu taala alam sempat ataupun tidak. Tapi kita cuba setakat mana yang boleh. Sebab masalah ini masalah yang cukup panjang dan masalah antara masalah yang cukup sukar. Kita pegang hanya kitab matan muqaddimah. Matan muqaddimah dia sebut rekah. Walaupun rekah-rekah dia diselitkan masalah-masalah yang sukar. Jadi kita terpaksa menghuraikan dengan panjang. Tapi anda akan cuba permudahkan semampu yang boleh. يشترط لصحة الجماعة 7 شروط. الأول ألا يتقدم على إمامه بعقبه. بعقبه ada في موقف في الوقوف ada موقف atau وقوف tak ada. Entah. Saya dalam busyra ada saya. Fil mawqifi. Tak apalah. Wa yushtaratu, dan disyaratkan li sihhatil jamaah, pada sahnya jemaah, 7 syurutin, ada 7 syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, alla yataqaddama ala imamihi, bahawa tidak mendahului akan imamnya. Kalau sebahagian nusrah akan ada fil mawqifi ataupun fil wuqufi. Dalam Manhaj Qaumiyah dah. Dia sebenarnya kalau tak silap ada dalam matang, dalam busyra rasa. Apalah. Ala imamihi, pada imamnya, fil mawqifi, pada tempat berdirinya, bi'aqibihi, pada tumiknya, dengan tumik. Faham tak? Ni kalau semayang diri lah. Kalau semayang diri, tak boleh makmum melebihi tu imam. Nak kira lebih tak di mana? Pada tumik. Itulah. أو بأليتيه إن صلى قاعدا. أو بجنبه إن صلى مضطجعا. Atau bil alyataihi, iaitu dengan 2 papan punggungnya, in salla qa'idan, sekiranya semayang duduk. Kalau semayang duduk, tak kira tumik, ia kira mana? Ia kira punggung. Sebab tu makmum kalau kita semayang duduk atas kursi,
Jangan kira tumit kita duduk dalam saf. Kira punggung kita duduk dalam saf. Itu sekiranya kita semayang duduk daripada awal. Adapun kalau kita semayang diri, lepas tu gigi baru duduk, maka baru kira tumit. Faham tak masalah ni? Au bijanbihi, ataupun lambungnya. Jambih ni lambung. Ni panggil benda ni lambung. Apa panggil benda ni? Pinggang, rusuk. Orang Terengganu panggil lambung. In salla muntaji'an, sekiranya dia semayang dalam keadaan mengiring. Fa in sawahu, sekiranya sama di antara tumit tu imam dengan tumit makmum, ataupun punggung tu imam dengan punggung makmum, maka kuriha, makruh. Makruh. Kalau depan sikit batal. Cuma ana kena sebut sikit masalah ni. Dia masalah tumit kena beza, tak boleh depan ataupun makruh sama ni. Ini sekiranya pihak tu imam dengan pihak makmum sekali. Dia nak taswir masalah apa? Nak taswir masalah di Masjidil Haram. Apa tak masalah Masjidil Haram? Dia kadang-kadang tu imam kan dia ada semayang di bawah. Dia tak semayang betul-betul depan Kaabah, dia semayang tempat binaan tu. Learning tak boleh dalam sebab learning kan bawah tu dia tutup kan. Dia tutup tepi tu kan. Dulu kalau kita tengok dulu kan tu imam dia semayang di bawah payung tu kan. Kawasan bulat tu dia semayang bawah ni, menara tu. Baik. Sekarang ni tu imam semayang sini, ni contoh ni Kaabah. Tu imam semayang sini. Dan ni makmum duduk depan penuh ni. Dekat dengan Kaabah. Tak batal ke? Kata ulama, tak apa sebab pihak yang berbeza. Tapi kalau tu imam semayang sini, ni pihak tu imam. Tiba-tiba ada hak duduk semayang depan ni. Adapun kalau tepi ni, tak apa sebab pihak yang lain. Kalau pihak yang sama, bukan setakat mazhab Syafi'i batal, bahkan majoriti mazhab itu batal. Faham ke tak masalah ni? Ke tak faham? Jelas kan? Pihak tu belakang imam tak? Ni Kaabah. Ni Kaabah. Kemudian ni kan kawasan bulat tu kan. Hak binaan tu, kawasan binaan tu. Kemudian tu imam dia akan duduk bawah binaan ni. Ada pun dia akan kosong sini. Kan? Dia akan kosong. Cuba tengok. Dia akan kosong sini. Kawasan sini orang penuh semayang. Kan dia mendahului imam. Tak apa sebab pihak yang berbeza. Ada pun kalau ada hak di semayang sini, maka tak sah. Tak sah tadi bukan hanya pada mazhab Syafi'i, bahkan majoriti mazhab. Faham tak? Faham tak? Sebab pihak yang sama. Cuma kalau kita tengok YouTube, dia akan kosong kawasan ni. Galik ni dia akan kosong tengah ni. Maknanya kawasan tu imam ni dia akan kosong. Faham tak? Faham? Tapi nak tahu pihak sama tak belakang pihak tu maksud kena? Pihak ni pihak lah ni. Agak pergi belakang. Kalau belakang imam sekali lah. Kisah pihak ke arah. Kalau hak belakang tu imam, kita sepihak lah. Dan kalau hak ni bukan pihak lain. Maknanya arah kiblat yang sama. Faham ke tak? Sebab ni masalah ni ramai orang tanya. Wa yundabu, dan disunatkan takhallufuhu, membelakanginya anhu qalilan, membelakanginya sedikit. Belakang sikit daripada tok imam, sunat. Tapi hak tu kalau semayang tok imam seorang, makmum seorang lah. Faham? Masalah dia ulama kata sunat belakang sikit. Dia sunat antara tok imam dengan makmum, makmum dengan makmum, saf pertama, saf kedua, tok imam dengan saf pertama dengan saf kedua, jangan lebih daripada 3 hasta. Kalau lebih daripada 3 hasta, maka luput pahala saf. Wa yaqifu zakaru, dan duduk orang lelaki, an yaminihi, di kiri, di kanannya imam. Ini nak terang tentang kedudukan saf pula. Tu imam sini, mari duduk belah kanan. Mana? Belakang sedikit, kanan. Fa in jaa akharu, sekiranya datang seorang lelaki hak lain. Tadi tu imam dengan makmum duduk gini. Fa in jaa akharu, sekiranya datang seorang lagi lelaki, maka dia duduk mana? Fa an yasari, maka dia duduk belah kiri. Dia akan duduk gini. Tak? Fa an yasari, duduk kiri. Summa, kemudian yataqaddamu imam au yataakharan. Kemudian pergi ke depan. Duduk asal duduk gini, tu imam pergi depan. Kemudian rapat.
Au yata'akharan, ataupun hak dua belakang ni undur belakang. Wa huwal afdal, maka hak undur ni afdal. Mana afdal? Tu imam di depan ke makmum gerak belakang? Hak afdal makmum gerak belakang. Jelas? Ni terang reka-reka je ni. Sebab tu kita nampak kan kedudukan. Gi duduk belah di kiri tu imam, zuk belakang. Tapi kalau ia duduk belakang tu imam, pada ia cuik makmum hak dia, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi kurang pahala, dah afdal. Walau hadara zakaran, sekiranya hadir dua orang lelaki. Tak ada hadir seorang lelaki. Saya duduk gini. So, tu imam seorang, makmum seorang. Walau hadara zakaran, sekiranya datang dua orang. Tak ada datang seorang, duduk kiri. Dah kalau ia datang dua orang, maka saffa khalfahu, maka dia buat saf belakang. Belakang mana? Belakang tu imam. Kemudian hak ni dia terik undur. Ataupun dia cuik. Sini hak timbul cuik ni. Kalau nak latih tu imam, asal tu imam main seorang, hak tu tak perlu cuik. Hak tu pergi takbir kuat sebelah tu imam. Faham? Baca. Kalau macam tak imam seorang, lepas tu mari ramai-ramai belakang. Lepas tu seorang tu dia kena Tak payah duduk sebelah, duduk belakang je lah. Cuma takbir kuat lah. Takbir kuat. وكذا المرأة أو النسوة ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان إن لم يسبقوا إلى الصف الأول. الصف الأول. فإن سبقوا إليه فهم أحق به. Sama. Dia summa nisa lah juga. Tak ada summa khanais. Tak ada summa. Tak ada summa. Sebelum nisa. Summa nisa. Patut? Tak ada lah. وتقف إمامتهم وسطهم. Khanasa tak ada. Boleh je dalam masalah. Wa kaza, dan begitulah juga al-mar'atu awin niswah, dan begitulah juga perempuan, mar'ah seorang puan, awin niswah perempuan. Maksudnya ni, kalau seorang puan dia nak ikut tu imam pun duduk belakang tu imam. Kalau niswah ramai perempuan pun dia duduk belakang tu imam juga. Jelas. Wa yaqif, ni ia nak cerita pula masalah baru, kedudukan saf. Tadi kalau gitu-gitu, hak ni nak cerita susunan saf pula. Wa yaqifu, dan berdiri, khalfahu, di belakangnya imam, ar-rijal, orang lelaki. Summa sibyan, kemudian kanak-kanak. Lepas orang lelaki, summa sibyan, kemudian kanak-kanak. Tapi kanak-kanak tadi, illam yasbiqu ila saffil awal, sekira-kira tidak mendahuluinya kanak-kanak pada saf awal. Kalaulah budak-budak tadi, dia mari dulu, dia duduk dah saf pertama, tidak boleh suruh budak tadi pergi belakang. Faham? Tidak boleh. Bahkan kalau kita buka dalam kitab Hasyiah Jamal ala Fathul Wahab, dia kata haram. Fa'in sabaku, sekiranya dia terdahulu akan kanak-kanak ilaihi ila saffil awal, atas sah yang pertama tadi, fahum, maka kanak-kanak tadi tu ahaqqu bihi, berhak dengannya dengan sah awal ni. Yalah. Summa, asalnya kalau tak silap anak ada summa khunasa, adanya apa ni? Kemudian khunsa, lepas kanak-kanak, khunsa, tapi tak ada dalam matang, tak apalah. Kanak-kanak, khunsa, lepas tu summa nisa, kemudian baru puan. Wataqifu, dan juga berdiri. Ni masalah baru. Masalah kalau tu imam tu puan juga. Puan sama puan. Mana? Wataqifu imamatuhunna, dan berdiri akan imam mereka itu perempuan. Wastahunna, di tengah-tengah mereka itu perempuan. Maksudnya kalau tu imam puan, dia nak sembahyang jemaah sama orang puan je, maka orang puan tadi hak nak jadi tu imam duduk tengah, kemudian dia duduk depan sikit je. Jangan duduk depan macam orang lelaki lah. Hak tu dah afdal. Afdalnya dia depan sikit je, depan tumit sikit, kalau dah nak zahir gitu je. Bahkan ada sebahagian pendapat kata satu sah tu.
Yalah. Ni masalah dak kau ni. Masalah baru. Wa imamul urati ghairu masturi wastahum. Dan iman urah. Apa iman urah? Tu iman hak bertelanjang, hak tak ada pakaian. Ya semayang 5 orang. Contoh kena rapak tengah jalan. Tak ada pakaian selah pun. 5 orang tak ada pakaian belaka. Kena rapak. Maka orang bang kena semayang kau. Maka dia pun latih seorang jadi tu imam. Maka nak buat mana? Imamul urah ghairu mastur, tanpa ada pelindung. Kalau ada suara dalam sikit, ada tu tak apalah, ada boxer sikit ke. Ni tak ada pelindung sikit. Wastahum, maka ia kena duduk tengah-tengah. Tak boleh duduk depan. Sebab kalau duduk depan, ia akan terganggu makmum belakang. Yalah Ustaz Ikhwan. Yalah. Wa yukrahu وقوفه منفردا عن الصف فإن لم يجد سعة أحرم ثم جر واحدا ويندب أن يساعده المجرور. Baik. Wa yukrahu, dan dimakruhkan wuqufuhu, berdirinya makmum tu munfaridan, seorang diri, anil saffi, pada saf. Maksud mana? Saf pertama penuh. Ia pun duduk sah kedua. Baik, duduk sah kedua tadi nak duduk mana? Belakang tu imam. Sah kedua kan? Belakang tu imam. Baik. Makruh dia duduk seorang ni. Makruh dia duduk seorang. Maka nak mana? Fa'il lam yajid sa'atan. Makruh dia duduk seorang. Fa'il lam yajid sa'atan. Sekiranya makmum tadi seorang diri, tak ada ruang. Sa'atan, tak ada ruang. Ahrama, dia takbiratul ihram ketika duduk sah kedua. Ahrama, dia takbiratul ihram. Summa jarra wahidan, kemudian dia terik seorang. Cuma ulama kata terik tadi orang hak berat hati dia akan tolong. Dan jangan terik orang yang dia ini akan menggantikan imam. Maksud dia duduk belakang tu imam tu, tugas dia untuk tegur tu imam. Ataupun kalau tu imam batal, dia akan ganti. Jangan terik tu. Syarat 2. Satu, hak dia terik tadi kemungkinan berat hati dia akan tolong dia. Yang kedua, jangan terik orang hak dia biasa Tok Bilal lah hak akan ganti. Wahidah, seorang je. Wa yundabu, dan disunatkan an yusa'idahul majrur, sunat tu bahawasanya menolongnya orang hak menolongnya orang hak yang terik tadi tu, orang hak seorang tadi tu, al majrur, orang yang kena terik. Faham tak? Tolong orang hak seorang diri tadi oleh orang yang kena terik. Jadi orang hak kena terik, sunat dia undur, tak wajib. Sebab kaedah ayat Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sunat dia undur, tak wajib. Dia semayang, orang terik. Dia kata terik, aku lama dah nak puas tengok. Dia aku nak duduk elak. Sah tak? Sah. Ada masalah, dah haram sikit. Yalah. Cuma ulama bahas pula masalah. Boleh tak kalau kita pergi bisik dulu ke dia? Mak ayah aku nak terik mu belakang ni. Boleh tak? Ada sebahagian ulama kata boleh. Tapi mak jangan pergi jawab. Beres. Tu batal. Syartus sani. الشرط الثاني أن يعلم بانتقالات إمامه برؤية أو سماع نحو صوت ولو من مبلغ. Baik, asyartus sani, syarat yang kedua. Alla ya'lam an ya'lama, bahawasanya mengetahui bitiqalat, dengan perpindahan imamihi, akan imamnya, biru'yatin, sama ada dengan melihat, au sama'in, ataupun mendengar. Mendengar nahwi sautin, dengan seumpama suara, walau min muballighin, walaupun seumpama muballigh. Muballigh ni benda hak sahut suara tu imam. Kalau kita Mekah kan, Allahu Akbar, akan ada Allah, tu muballigh. Baik. Gini, kita kena terang sikit masalah ni. Syarat sekiranya dalam masjid. Dalam masjid, maka boleh pilih salah satu. Salah satu maksud mana? Sama ada dia melihat ataupun dia mendengar. Melihat tadi sama ada melihat imam ataupun melihat
makmum yang melihat imam. Faham ke tak? Dia mendengar suara imam ataupun mendengar suara yang makmum ikut imam. Faham? Contoh, dia duduk belakang, jauh kan. Tok imam dia tak nampak, tapi dia nampaklah soft hot depan dia tu. Jadi ketika mana soft depan dia rokok, maka dia boleh rokok. Sebab dia mengetahui perpindahan. Faham tak? Jadi sini, mendengar ataupun melihat di sini tidak syarat hanya melihat atau mendengar suara imam, tapi boleh juga melihat atau mendengar suara makmum. Hal keadaan makmum tadi sama ada dia mengikut imam ataupun dia mengikut orang yang mengikut imam. Nampak tak situ? Faham? Faham. الشرط الثالث. Syarat yang ketiga. Ni masalah ni kalau dalam masjid ni. Kalau luar masjid, dia kena tengok dua-dua. Kalau dalam masjid, disyaratkan dua-dua. Luar masjid. Kalau luar masjid, disyaratkan dengar dan melihat imam. Mendengar dan melihat imam. Sama ada mendengar ataupun melihat imam tadi, ataupun kalau tak dengar ataupun melihat imam pun, makmum imam. الشرط الثالث أن يجتمعا في مسجد وإن بعدت المسافة وحالة الأبنية وأغلق الباب بشرط إمكان المرور. Baik, syarat yang ketiga, an yajtami'a fi masjidin. Dia ni yajtami'a fi masjidin, bahawa berhimpun di antara imam dengan makmum tadi fi masjidin, pada satu masjid. Wa in ba'udat, sekalipun berjauhan. Al-masafahah, walaupun berjauhan antara jaraknya. Dia gini. Pertama sekali kena jelas dulu. Dia dalam kitab fiqh dia hanya sebut dua je. Masjid bukan masjid. Masjid ghairu masjid. Dok timbul pun dalam kitab-kitab fiqh orang Arab, musalla, balasah, benda lagi. Surah. Kita kena faham dalam kitab fiqh kita beri nama benda pun hukum ada dua je. Masjid ghairu masjid. Masjid pula pecah dua. Masjid jami', masjid ghairu jami'. Baik, masjid. Bila sebut masjid, masjid ni benda tanah yang diwakafkan untuk didirikan solat. Ada imam rawatib. Kemudian dikhususkan untuk semayang. Maka ni syarat masjid. Cukup 3 syarat ni, maka hukum ni hukum masjid. Sekalipun orang panggil surah, sekalipun orang panggil balasah. Jelas? Jelas? Baik. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau tak cukup salah satu daripada 3 masjid ni, maka hukum dia hukum ghairu masjid. Kita wilah nama apa. Baik, kalulah cukup 3 masjid, walaupun orang panggil surah, maka hukum masjid. Cuma masjid akan bagi 2. Masjid jami', ghairu jami'. Masjid jami' hak buat Jumaat, ghairu jami' tak buat Jumaat. Tapi hukum masjid. Faham? Baik. Maka bila dalam masjid, maksud apa dalam masjid? Dalam tempat yang hukum masjid. Sebab berlaku permasalahan yang besar di kalangan masyarakat kita di Malaysia. Masalah masjid dengan surau. Masjid dengan surau ni jadi balau besar. Jadi balau besar. Dia kata, kalau surau, hukum surau dah. Dah tu surau Jumaat. Nak kata hukum masjid ke tak masjid? Sebab tu kena faham balik. Jelas? Baik. Sekiranya dalam hukum masjid, tempat yang dihukumkan hukum masjid, walaupun jauh, contoh, Tok Imam duduk sah depan kali, kita masuk depan muka pintu, kita pun niat, akad takbir niat ikut Tok Imam. Sah ke tak? Sah. Sebab apa? Dalam satu masjid. Walaupun wa in ba'idatil masafah, walaupun jauh kedudukan tadi. Jauh mana? Masjid tu besar tak besar, sekilo. Wah masjid. Tu imam dengan makmum sekilo. Tak ada seorang pun, kosong tengah. Sah tak? Sah. Sebab apa? Dalam masjid. Jelas? Jelas. Wahalatil abniya, hal keadaan ada penghalang pada bina-binaan. Au ughliqa ba, ataupun ditutup, diselak pintu. Tak apa.
Tapi syarat dia bisyarti imkanil murud, dengan syarat boleh gi kepada tu imam. Baik, itu masalah ni kita terang je. Baik, dia akan timbul dua masalah sini. Kedudukan. Dia akan timbul dua. Ni nota ni ana dak buat molek lagi, kek gi ana buat molek bukan. Pertama, dua-dua dalam masjid. Ni nota ni kalau dak saling tidak apa, sebab dia akan buat nota molek sikit. Lepas tegak dua-dua di luar masjid atau salah satu dalam masjid. Maksud salah satu dalam masjid ni antara tu imam dalam masjid ataupun makmum dalam masjid. Bolehlah ke? Ya, dua masalah je. Sepatutnya kita kena bagi dua-dua dalam masjid, dua-dua di luar, satu dalam, satu luar. Tapi kita ni nota mudah je panggil sebab ana dah buat molek ni. Syarat dia kalau dua-dua dalam masjid mestilah satu binaan. Maksud dalam satu masjid yang samalah. Satu binaan. Syarat yang kedua mestilah makmum boleh sampai pada imam. Pada imam walaupun membelakangi kiblat. Syarat ketiga, tidak ada penghalang yang tetap. Maksud apa tidak ada penghalang yang tetap? Baik, kita terang satu-satu. Dalam satu binaan. Ni contoh masjid. Besar masjid ni. Tu imam sini, ni imam. Makmum masuk je muka pintu, akad takbir lalu. Sah ke tak? Walaupun jauh, sah. Walaupun jauh, tak ada masalah. Jelas, masalah satu. Masalah kedua, maksud apa dalam tidak ada mestilah makmum boleh sampai pada imam. Ni contoh masjid kalau renovate. Kalau macam kita di Terengganu, masjid putih tu kan. Masjid putih. Walaupun contoh ni masjid. Kemudian ada tengah ni. Ni kawasan masjid baru. Baik. Tu imam sini. Makmum duduk sini. Baik, sini ada penghalang ni. Ni ada dinding. Tapi sebab ada pintu, maka boleh pergi. Maka di situ sah. Walaupun dia nak pergi tadi tu membelakangi imam. Tak apa, sah. Faham? Tapi syarat ketiga ni, tidak ada penghalang yang tetap. Tidak ada penghalang yang tetap guna. Ni contohnya semayang. Sini ni, batu terus. Seming. Batu, buat dinding batu terus. Tu imam sini, makmum sini. Sah ke tak? Tak sah. Faham? Hak ni, walaupun ada pintu, sini pintu. Pintu ni, dalam kitab sebut mana? Wahalatil anbiya wa ughliqatil bab. Sekalipun pintu ni diselok ataupun dikunci. Tak apa. Selok ke tutup ke tak apa. Tapi jangan paku. Kalau paku, ia kira binaan hak tetap. Jelas tak? Jelas. Okey, hak ni masalah ni selesai. Jelas? Contoh kalau kunci tu hilang, memang tak luka. Tu kira kan? Kira boleh lagi. Sebab bukan tetap pun boleh pecah tak? Tapi kalulah di luar, sama ada dua-dua di luar masjid ataupun salah satu dalam masjid, maka kena tambah syarat dia. Kek gih ana buat nota comel sikit. Ana tak buat nota sini takut jadi pening, kau pening. Kek gih ana buat nota comel, lepas tu ana suruh kawan-kawan saling balik, lepas tu hantar dalam grup. Jelas dah. Petang kek gih kita baca nota ana buat. Insya-Allah buat nota sekejap je. Baik, fa in kana
فإن كان في غير مسجد اشترطوا ألا يكون بينهما وبين كل صفين أكثر من 300 ذراع تقريبا فلا يضر زيادة 3 أذرع. Baik. Fa in kana fi ghairi masjid. Sekiranya dua-dua di luar masjid. Ni masalah dua-dua luar masjid. Dua-dua luar masjid. Fi ghairi masjidin. Dua-dua luar masjid. Tengah padang ke, musallah tak cukup syarat masjid ke, rumah kita ke, ishturitu, disyaratkan. Alla yakunu bainahuma wa baina, tidaklah di antara keduanya. Maksud tu imam dengan makmum tadi, wa baina kulli saffaini, dan juga setiap di antara saf, satu saf pertama dengan saf kedua ataupun saf kedua dengan saf tiga, aktsaru min 300 zira'in taqriban, tidak lebih daripada 300 hasta lebih kurang takriban. 300 hasta ni berapa? Lebih kurang dalam 150 meter. Tapi disebut sini takriban. Maksud apa takriban sini? Fala yadurru ziyadatu 3 azru'in. Tidak wimudarat kalau lebih 3 hasta. Jadi 302 tak apa, 303 tak apa, 304 dah lihat. Tapi ni bukan pendapat yang rajah. Bukan rajah di si Imam Ibn Hajar lah, tapi rajah di si Imam Romli. Tak apa ada khilaf. Kita pegang waktu dulu, jangan buat pening-pening ni. Ni di sisi Imam Romli lah. Imam Romli kata takriban bermakna tidak lebih daripada 300 hasta. Tapi di sini ada khilaf di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Romli. Cuma biar dululah khilaf tu. Faham? Sebab masalah payah anda tak memayahkan lagi dengan khilaf-khilaf yang panjang. Yalah. Jadi maksud dia, di antara makmum dengan tu imam dengan saf pertama, jangan lebih 300 hasta. Ni luar. Kalau dalam masjid, lebih 300 hasta berapa? Luar je tak boleh. Faham? Baik. Yang kedua, saf pertama dengan saf kedua. Saf kedua, setiap saf tu jangan lebih 300 hasta. Sebab tu orang pernah tanya, Ustaz, semayang di Mekah, tiba-tiba tengah-tengah duduk shopping dalam Menara Jam, orang pun qomat di Masjidil Haram. Boleh tak kita semayang dalam Menara Jam ni ikut tu imam dalam Masjidil Haram? Kata ulama tak boleh. Sebab apa? Sebab kita dengan saf pertama, saf terakhir, tak lebih 300 hasta. Sebab luar masjid lah. Faham ke tak? Faham. Wa alla yakunu bainahuma jidarun, dan hendaklah di antara keduanya tidak ada benda jidar, tidak ada dinding. Tidak ada dinding, tak boleh. Au babun mughlaq, ataupun pintu hak dikunci, tak boleh. Tapi kalaulah dalam masjid pintu kunci tak apa, tapi kalau dinding tetap tak boleh kak. Au mardudun, ataupun ditutup. Pintu hak ditutup, mesti pintu tadi pintu yang dibuka. Sebab seorang luar ke seorang dalam, dua-dua luar ke, tak boleh. Au syubbakun, ataupun tikar. Wala yadurru, dan tidak wimudarat, takhallulu syari' diselati. Maksudnya di antara saf pertama dengan saf kedua tu ada tengah-tengah syari', ada jalan, tak apa. Wan naharil kabir, ada sungai hak besar, tak apa. Tapi walal bahri baina safinatain, tidak boleh kalau dua kapal tengah-tengah laut. Tu tak boleh. Faham tak? Ke laju dengan anak terang. Wala yadurru, tidak wimudarat. Maksud dia saf pertama dengan saf kedua, ataupun tu imam dengan makmum, takhallulu diselati, syari' dengan jalan. Tak apa, jalan. Wan naharil kabir, adanya sungai hak besar, tak apa, sungai besar. Tapi walal bahri, tidak boleh diselati oleh laut, baina safinatain, di antara dua kapal. Kita pergi candak sutung. Ikhwan ni bukan ni, ikhwan ni orang lelik ulu, bukan oleh orang lelik patah. Ya jadi tak. Kita pergi candak sutung, nak jemaah juga. Bok ni ngebok ni. Baik, boleh tak ikut? Tak boleh sebab tengah pisah dengan laut. Wa idza waqafa ahduhuma fi sufli. Ni masalah kalau semayang luar ni. Sekiranya berdiri salah seorangnya di atas, fi sufli, di bawah, wal akharu fil ulwi, seorang lagi di atas, ishturita
muhazatu ahadihimal akhar. Disyaratkan bertentangan di antara keduanya. Tapi masalah ni, syarat ni dhaif di sisi para ulama. Syarat ni syarat dhaif di sisi para ulama. Walau kana al-imamu, sekiranya imam, fil masjidi wal ma'mumu kharijahu, sekiranya tu imam di dalam, makmum di luar, ataupun akas, ataupun berlainan, fasalasatu mi'atin, walau kana al-imamu fil masjid wal ma'mumu kharijahu, sekiranya tu imam dalam masjid, makmum di luar, fasalasu mi'atin mahsubatun min akhiril masjid, maka dikira 300 hasta tadi pada akhir masjid. Maksud mana? Start pintu masjid tu baru kira 300 hasta dengan saf pertama hak luar. Naam di sini dengan makna tetapi. Naam ni bukan ya, tetapi dengan makna tetapi. Naam, tetapi in salla fil ulwi, sekiranya dia semayang di atas mana ni? Dari, di atas rumahnya. Bi salatil imami fil masjid, tapi tu imam maya masjid, ia maya dalam rumah. Ia bukan maya dalam rumah, atas rumah. Tapi dekat ah. Qala Syafi'i lam tasih. Disebut oleh Imam Syafi'i tak sah. Wa yukrahu, dan dimakruhkan irtifa'u ahdihima 'ala al-akhari li ghairi hajatin. Makruh tertinggi salah satu, sama ada tu imam ke makmum, 'ala al-akhar, atas satu lagi, li ghairi hajatin, tanpa ada hajat. Kalau ada hajat apa? Kalau ada hajat tak apa. Contoh ada hajat kau ni, contoh hajat kerana nak ni mubaligh, kerana nak kuat suara, tak apa. Ataupun kerana nak tunjuk cara semayang, jadi ikut lalu, tak apa. Yalah. Syartul rabi' kita sambung petang ni. Cuma gini, ana baca laju-laju ni, gini. Petang ni sebelum kita start baca syartul rabi', ana akan baca nota dulu. Kayak gini ana corenglah warna-warna sekejap. Lepas tu ikhwan tulis balik. Lepas tak dalam grup kita akan baca nota tu dulu. Lepas tu ana akan buat gambaran-gambaran sedikit. Yalah dah. Wallahu taala a'lam. Kita baca sambung petang ni pula. Wallahu a'lam. Ada salam. Kita akan terang masalah kedudukan ni je. Masalah lain waktu kita tak terang lah. Masalah kedudukan ni masalah ramai orang tanya pun, kedudukan tu imam, kedudukan makmum. Ustaz, kalau semayang berdua dengan imam, dia syak imam semayang lebih rakaat, sedangkan imam betul, adakah dia kena ikut yakin dia atau kena ikut imam? Dia kena ikut yakin dia. Lagi? Boleh Ustaz jelaskan apa hak lebih tumit imam yang batalkan jemaah? Dia tumit, kan kita ni tumit kan? Ni hak nak kat kaki tak sabar semua. Ni kan kaki, kan dia ada tepat ni kan. Ni tumit ni belakang ni. Tu ni buku lali, ni belakang ni tumit kan. Jadi tumit ni jangan tumit makmum lebih daripada tumit tu imam, walaupun sedikit. Tapi kalau belakang tak apa. Tapi kalau dia syok, lebih ke dak, maka hukum asal dia sah, tak ada masalah. Faham tak? Jangan lebih. Lebih tu dia jelas nampak lebih. Tapi kalau dia syok, ni lebih ke dak ni? Ke belakang dah? Ke lebih? Hak tu tak apa, sah. Untuk kebanyakan masjid di Jordan, ruang solat muslimin dan muslimat beza ruang. Biasanya di bawah. Pintu untuk sampai pada imam tu mengundurkan kita keluar masjid dulu baru bertemu pintu ke ruang muslimin. Macam tu boleh ke tak? Tapi setahu ana, masjid di Jordan ni walaupun pintu hak kena kot luar, tapi dia ada pintu depan. Tapi pintu macam masjid Jamiah tu kan, yang ada pintu belakang tu, tapi tutup. Sah tak? Sah, tak ada masalah walaupun pintu tutup, sebab pintu tu boleh pergi. Yalah. Kalau tak lagi, Kalau tak lagi, mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Hanafi tak apa. Ustaz, kalau di Mekah sebagai contoh jemaah, dia orang solat sampai ke dalam menara jam, adakah kira tak sah juga? Kalau dalam menara jam, tapi dia antara di saf dia dengan sah ni ke sah ni dah lebih 300 step tu, tak ada masalah. Hak ni dari sah hak kita ikut nu dalam tengah dalam masjid tu. Pada kosong, pada kita tu tak boleh lah. Ada masalah. Apa maksud disyaratkan bertentangan jika seorang di atas, seorang di bawah? Bertentangan ni maksud bukan ya.
kabur bertetanggang ni. Seorang atas seorang ni bertetanggang lah maksud dia. Faham tak? Ke tak faham? Dia ni kan atas, ni kan bawah. Jadi bertentangan, ikutlah. Maknanya boleh ikut. Maknanya jangan depan, belakang. Bertentangan. Ke tak faham? Yang depan saya. Ni tu imam. Ni bawah. Makmum kan. Jadi bertentangan lah. Sama soft. Jangan duduk sini depan. Kan tu imam sini, makmum sini. Jangan duduk depan tu imam lah mudahnya. Oh, itu. Okey. Allah, payah cari ayah. Okey, salah. Ustaz, di mana kedudukan si isteri yang berseorangan apabila menjadi makmum pada suami? Allah. Maka duduk belakang suami. Duduk belakang suami. Bukan duduk belah kanan, bukan belah kiri. Dah duduk belakang tadi betul-betul belakang ke? Boleh belakang kanan sikit, belakang kiri sikit. Boleh belakang, asal belakang. Ada. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung. Petang ni Ana akan buat nota dulu sedikit untuk masalah syarat kedudukan. Sebab masalah ni masalah yang sulit sikit baca ibarat. Ana lupa nak buat nota awal. Kayak kita pakai baca je. Nota nak buat patut baru kita sambung syaratul rabi'. Allah taala alam sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Cuma masalah ni muslim-muslimat, masalah bertentangan ni Ana kena cek balik. Ada satu benda iskal. Masalah bertentangan. Kita nak huraikan balik masalah bertentangan. Tapi masalah bertentangan ini bukanlah pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam.